Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okey, bertemu lagi kita dalam pembelajaran secara maya. Okey, so bersama saya iaitu Cikgu Khairi dalam kelas Ekonomi tingkatan 5. Okey, so pada minggu yang ketiga pada bulan Mei ini cikgu akan habiskan semua bab yang keempat dalam subjek ekonomi. Okey, so cikgu harap kamu bersedia dan faham apa yang cikgu terangkan dalam video ini. Okey, jom belajar. Okey kelas, baiklah kita teruskan kelas kita ekonomi tingkatan 5 pada minggu yang ketiga. Okey, pada bulan 5 ini, itu bab yang keempat iaitu globalisasi. Kita habiskan tajuk globalisasi. Okey, so macam biasa cikgu nak kamu buka modul kamu pada halaman muka surat 5. Untuk tajuk yang terakhir untuk hari ini, kelas kita pada minggu ini iaitu buka page yang ke-5 dalam modul kamu. Okey, so hari ini cikgu akan terangkan iaitu berkaitan dengan pelaburan langsung asing. Okey, mengenai globalisasi lah. Okey, dia melibatkan juga pelaburan apa? Pelaburan langsung asing. Okey, cikgu highlight kat sini dan cikgu akan besarkan sedikit. Okey, so cikgu terangkan sedikit macam mana pelaburan langsung asing ni. Okey, iaitu merupakan pelaburan langsung asing dia merujuk kepada pelaburan dari luar negara lah, daripada luar negara yang melabur di sebuah negara, yang melabur di sebuah negara dengan memulakan perniagaan atau membeli aset perniagaan di negara tersebut. Itu merupakan pelaburan langsung asing. Cikgu bagi contoh, maknanya kita laburkan, kita laburkan, kita melaburkan di sebuah negara luar. Dekat sanalah mana kita mulakan perniagaan atau kita membeli aset perniagaan di negara tersebut. Itu merupakan pelaburan asing. Okay. And then yang kedua ialah FDI iaitu pelaburan langsung asing ni membawa masuk modal. Dia akan bawa masuk modal, teknologi dan juga penubuhan logik untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan kepada pasaran tempatan dan pasaran ekspor. So ingat kat sini. Iaitu, cikgu akan highlight kat sini ialah pasaran apa? Pasaran tempatan dan juga pasaran ekspor. So dia akan menyumbang, iaitu membawa masuk modal teknologi dan penubuhan logik untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan kepada pasaran tempatan dan pasaran ekspor. Boleh belajar. Seterusnya kita tengok pada yang ketiga ini, FDI berbeza dengan pelaburan portfolio iaitu pembelian saham, bond atau sekuriti kerajaan oleh pelabur asing dalam perniagaan yang terletak di negara lain. So maknanya dia melibatkan negara lain lah. Tu kita panggil pelaburan asing. Kita akan melabur ke negara lain, bukan negara kita lah. Boleh? Yang keempat ialah FDI dia mendata ialah MNC iaitu menjalankan proses pengeluaran yang sama seperti dengan firma induk di negara asal, iaitu induk di negara asal lah untuk pasaran tempatan. Boleh belajar? Dia mendata lah iaitu MNC iaitu menjalankan proses pengeluaran yang sama seperti dengan firma induk di negara asal untuk pasaran tempatan. Manakala FDI menegak pula ialah ada dua kat sini FDI mendata. Ni untuk mendata. Manakala untuk FDI menegak pula ialah MMC dia membahagikan proses pengeluaran mengikut kawasan. Dia ikut kawasan. Ikut kawasan ya. Ikut kawasan, MMC menghasilkan pelbagai proses pengeluaran dengan menyumbangkan luar iaitu outsourcing untuk memperoleh keperluan input pengeluaran yang berlainan pada harga yang lebih murah di negara lain. Boleh belajar?
Okey, untuk memperoleh keperluan input pengeluaran yang berlainan pada harga yang lebih murah di negara lain. Okey, boleh? So, maknanya inilah untuk pelaburan asing. Okey, kita pergi yang kedua ialah kesan positif pelaburan asing. Apa kesan dia? Kesan baiklah, kesan positif ni. Okey, kesan positif pelaburan asing. Okey, apa dia kesan positif dia? Okey, yang pertama dari segi pertumbuhan ekonomi. Apa yang akan berlaku dengan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pelaburan langsung asing ni? Okey, yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi akan wujudkan apa? Okey, yang pertama ialah akan meningkatkan keupayaan pengeluaran lah. Akan meningkatkan lagi keupayaan untuk pengeluaran. Okey, seterusnya ialah meningkatkan produktiviti penawaran agregat. Okey, semua akan meningkatkan. Maknanya baguslah pelaburan langsung asing ini. Akan meningkatkan produktiviti. Okey, seterusnya ialah pendapatan negara benar bertambah. Okey, pendapatan negara benar pun akan bertambah. Itu dari segi pertumbuhan ekonomi. Kita tengok yang kedua ialah dari segi pindahan teknologi. Okey, yang kedua ialah pindahan teknologi. Okey, apa yang berkaitan dengan pindahan teknologi ini? Okey, untuk pindahan teknologi, dia meningkatkan teknik pengeluaran firma. Okey, dia akan tingkatkan lagi teknik pengeluaran firma. Yang kedua ialah kecekapan pengurusan dan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey, ini untuk pindahan teknologi ya. Okey, yang ketiga ialah peningkatan produktiviti dan kualiti produk. Okey, ini untuk pindahan teknologi. Okey, pindahan teknologi. Okey, seterusnya ialah meningkatkan kemahiran modal insan iaitu peningkatan latihan dan kemahiran. Okey, yang keempat ialah meningkatkan modal pelaburan iaitu apa dia? Iaitu suntikan modal asing iaitu membuka subsidiari, memiliki equity syarikat tempatan atau melabur semula keuntungan yang tidak diagih. Okey, boleh pelajar? Okey, seterusnya kita pergi pada halaman yang ke-6, itu tajuk terakhir ialah pelaburan asing juga, iaitu kita tengok pada kesan negatif. Apa pula kesan negatif pelaburan langsung asing? Okey, apa dia? Yang pertama ialah ketidakseimbangan pendapatan. Maknanya tak sama. Dari segi pendapatan tak sama. Okey, yang kedua ialah produktiviti dan upah buruh MMC lebih tinggi berbanding dengan firma tempatan. Okey, dah berbeza kat situ. Okey, contohnya ialah pemilikan sumber ekonomi oleh MMC semakin bertambah. Okey, yang ketiga ialah kemusnahan alam sekitar. Kenapa wujudnya kemusnahan alam sekitar? Okey, yang pertama ialah iaitu penerokaan sumber semula jadi yang tidak terkawal kerana didorong oleh motif keuntungan maksimum. Okey, keuntungan maksimum. Okey, B ialah kemusnahan ke atas alam sekitar dan menjejaskan taraf hidup masyarakat. Okey, boleh pelajar. Ini untuk kemusnahan alam sekitar. Kesan negatif dia. Okey. Yang pertama tadi ialah ketidakseimbangan pendapatan. Yang kedua ialah produktiviti dan upah buruh. Okey. Yang ketiga ialah kemusnahan alam sekitar. Okey, boleh. Yang keempat ialah aliran untung keluar negara. Aliran untung keluar negara di mana MMC menghantar balik keuntungan dan dividen ke negara asal. Kesannya memburukkan imbangan pembayaran negara lah sebab dia pulang balik. Sebab kita mata wang tak sama. So, dari segi imbangan pembayaran tak sama dah. Okey, akan berlaku kerugian kat situ. Okey. Yang seterusnya ialah penawaran mata wang tempatan bertambah. Penawaran mata wang tempatan bertambah. Kesannya nilai mata wang tempatan berlakunya ialah susuk nilai. Okey, boleh pelajar? Okey, so itu sahaja untuk pelaburan langsung asing. So, apa yang kamu kena ingat ialah kesan positif dan juga kesan negatif. Selalu dia tanyalah kesan dia. Apa berlaku di antara kalau wujudnya pelaburan langsung asing. So, maknanya kamu kena faham dulu apa sebenarnya pelaburan asing ni baru kamu boleh huraikan.
Okey, boleh belajar. So, cikgu harap kamu faham untuk bab yang keempat ni, iaitu globalisasi. Tajuk globalisasi mudah je kamu nak faham. Okey, so cikgu harap kamu faham dan cikgu akan ambil nota-nota penting, highlightkan mana cikgu highlight tu, and then selepas itu cikgu nak kamu jawab semua soalan yang ada dalam modul tersebut. Boleh tak belajar? Sebab pada minggu hadapan cikgu akan sediakan soalan exam lah untuk kamu menjawab. Okey, kita nak tahu kat mana kefahaman kamu. Kalau kamu tak boleh jawab, maknanya kamu tak bacalah, kamu tak faham lagi tajuk yang cikgu ajar ni. Cikgu harap kamu faham dan sebarang permasalahan atau kamu ada kekeliruan berlaku, so terus kamu WhatsApp kepada cikgu lah dalam grup yang telah disediakan. Cikgu akan jawab persoalan kamu. Okey, boleh belajar? Okey, boleh. So cikgu harap kamu fahamkan penerangan cikgu dan baca banyak kali pun tak apa, fahamkan mana yang penting and then buat nota sendiri, fahamkan mana cikgu kata penting, selalu masuk exam tu, percayalah dia akan masuk. Okey, boleh belajar? Okey, so cikgu harap, so kita dah habis dah tajuk globalisasi ni. Okey, berdasarkan modul kita yang cikgu bagi pada kamu ni, so balik, nanti cikgu nak kamu tolong baca balik dan fahamkan balik lah. Okey, dan buat soalan cikgu yang cikgu sediakan dalam modul tersebut. Okey, boleh belajar? Okey, sebarang persoalan terus WhatsApp kepada cikgu dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, boleh? Okey, so cikgu akan akhirilah kita punya pembelajaran secara maya ni. So, kita jumpa kelas kita pada minggu hadapan. Okey, so sekian, terima kasih daripada cikgu. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye.